Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita teruskan kelas kita dalam bab 15 iaitu 15.4 mengenai pengembangan fetus manusia. Okey, tolong ingat perkataan fetus digunakan untuk bayi yang belum dilahirkan ataupun bayi yang berada di dalam kandungan. Okey, kita tak boleh kata bayi. Kita gunakan perkataan fetus dalam biologi itu, perkataan yang lebih sesuai adalah fetus. Okey, jadi yang seperti yang saya telah nyatakan dululah dalam awal kelas ini, dalam sistem pembiakan perempuan itu ada 3 organ yang utama, ovari, tube fallopian dan uterus. Jadi sekarang kita lihat bagaimana 3 proses ini ataupun 3 organ ini mereka berfungsi atau memberikan sumbangan dalam sistem pembiakan perempuan. Okey, proses yang pertama adalah proses persenyawaan. Seperti yang kita tahu, proses persenyawaan berlaku dalam tube fallopian. Okey, itu apabila ada proses form ovulan dihasilkan oleh ovari, dia akan membebaskan usid sekunda. Okey, jadi apabila ada usid sekunda, jika terdapatnya sperma, okey, jadi akan berlakunya proses persenyawaan. Jadi apa itu persenyawaan? Persenyawaan boleh berlaku apabila salah satu daripada berjuta-juta sperma berjaya menembusi usid sekunda dalam tube fallopian. Ini diikuti dengan perubahan pada membran usid sekunda yang menghalang penembusan sperma lain. Seterusnya, persenyawaan berlaku apabila nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum untuk membentuk zigot yang diploid. Okey, jadi kita lihat secara kasarnya lah, untuk lelaki mereka akan menghasilkan berjuta-juta. Kita lihat lensa biologi yang di sebelah kiri itu, mereka menyatakan setiap ejakulasi air mani mengandungi 300 hingga 500 juta sperma. Bayangkanlah, terlalu banyak. Lelaki ni itulah kenapa dia kaya kan, jutawan sperma. Tetapi ingat, walaupun kita ada berjuta-juta, hanya ada satu sahaja sperma yang akan berjaya mensenyawakan usid sekunda. Jadi apabila ada satu yang telah berjaya masuk ke dalam usid sekunda, sperma-sperma lain dah tak boleh masuk, mereka akan mati. Okey, jadi selalunya apabila disebut dalam biologi itu, apa itu proses persenyawaan? Proses bagaimana nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum untuk membentuk zigot yang diploid. Seperti yang kita belajar sebelum ini, dalam proses pembentukan gamet, sperma dan ovum adalah haploid. Jadi N tambah N, okey, mereka akan hasilkan zigot. Zigot itu adalah diploid, iaitu 2N. Okey, kemudian perkembangan awal embrio sehingga proses penempelan. Semasa menuruni tube fallopian ke uterus, zigot membahagi berulang kali secara mitosis. Okey, mitosis ini adalah proses membahagilah, maksud 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Okey, macam tu. Pembahagian sel yang pertama membentuk embrio 2 sel. Pembahagian sel yang seterusnya berterusan akhirnya membentuk morula. Jadi kita ada zygote, okey, morula. Morula berkembang menjadi blastocista. Selepas itu, blastocista menempel pada endometrium. Proses ini dikenali sebagai penempelan. Blastocista terus berkembang menjadi embrio. Jadi kita lihat, kita ada sperma bercantum dengan ovum, jadi zygote. Zygote akan membahagi secara mitosis menghasilkan morula. Kemudian morula berkembang menjadi blastocista. Kemudian blastocista akan menempel pada dinding uterus atau kita panggil endometrium, dan akhirnya ia berkembang menjadi embrio. Selepas ini kita lihat embrio akan berkembang menjadi fetus. Okey, kemudian rujuklah pada Rajah 15.10 muka surat 297. Kemudian ada gitu dinyatakan juga peranan hormon gonadotropin-chorion manusia ataupun kita panggil hormon HCG. Plasenta juga menghasilkan hormon gonadotropin-chorion manusia ataupun HCG semasa kehamilan. Aras hormon ini meningkat pada peringkat awal kehamilan dan bertambah sekali ganda setiap 2 atau 3 hari selepas 4 minggu pertama. Okey, fungsi utama HCG adalah menghasilkan corpus luteum, terus berfungsi iaitu menghasilkan estrogen dan progesteron di peringkat awal kehamilan. 2 hormon ini amat pentinglah untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus dan memastikan fetus itu tidak akan gugur ataupun tidak dapat melekatlah pada dinding uterus. Okey, jadi kita bilang proses kehamilan yang antara perkara yang paling penting, struktur yang paling penting adalah plasenta dan tali pusat. Okey, apa itu fungsi tali pusat? Tali pusat adalah tube yang mengandungi vena tali pusat dan arteri tali pusat. Vena tali pusat mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien dari plasenta ke fetus. Okey, selalunya kita belajar vena mengangkut darah terdioksigen.
Ini pun vena yang berbeza lah. Dia sama seperti vena pulmonari. Sebab dia mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien dari plasenta ke fetus. Maksudnya bagaimana fetus itu mendapatkan nutrien, zat-zat daripada ibunya lah. Kemudian arteri tali pusat pula mengangkut darah yang kaya dengan karbon dioksida dan bahan buangan bernitrogen seperti urea dan fetus ke plasenta. Ini maksudnya bahan buangan daripada fetus nak disingkirkan. Jadi ini yang paling utama lah, dia dihubungkan. Jadi fetus dihubungkan dengan ibunya melalui tali pusat. Jadi tempat, the site of exchange itu kita panggilnya plasenta. Jadi apa kepentingan plasenta itu? Plasenta ialah tapak pertukaran bahan antara fetus dan ibu. Glukosa, asid amino, hormon, antibodi dan oksigen meresap dari darah ibu ke dalam kapilari darah fetus. Pastikan anda faham darah ibu dan darah fetus mereka tidak bercampur. Jadi hanya bahan yang diperlukan oleh fetus sahaja akan meresap melalui dinding ataupun membran plasenta dan tali pusat. Macam kita juga fetus dia perlukan glukosa, asid amino, hormon, antibodi dan oksigen. Kalau kita lihat antibodi itu menerangkan kenapa kita panggil fetus itu mendapat keimunan fesis semula jadi. Dia mendapat sistem antibodi itu daripada ibunya. Karbon dioksida dan bahan buangan bernitrogen seperti urea meresap dari kapilari darah fetus ke dalam darah ibu. Plasenta juga bertindak sebagai organ endokrin. Organ endokrin adalah organ yang merembeskan hormon. Iaitu apa dia buat pada bulan keempat kehamilan, corpus luteum akan merosot dan tidak merembes progesteron lagi. Plasenta menggantikan corpus luteum dalam penghasilan progesteron dan estrogen yang diperlukan untuk mengekalkan ketebalan endometrium. Kalau kita melihat dalam proses oogenesis itu ada apabila usia sekunder itu telah matang, mereka ada corpus luteum. Tapi selepas lama-lama corpus luteum itu pun akan terurai dan peranan ini akan diambil oleh plasenta. Jadi kasar-kasarnya kita lihat semula lah, kita ada proses persenyawaan, penempelan, kemudian apabila berlakunya kehamilan, banyakkan mereka ini dibantu oleh tali pusat dan plasenta. Terima kasih.